Kalimah Allah dipersembah kepada Majlis Raja-Raja. Bangunan kerajaan sentiasa dipantau elak risiko runtuhan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jemaah Menteri telah diberi perkenan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk mempersembahkan cadangan kepada Majlis Raja-Raja bagi mengukuhkan penguatkuasaan dasar berhubung kalimah Allah. Ia bagi memastikan perpaduan dan keharmonian antara kaum dan negara di negara ini dapat terus diperkukuh. Ya, satu mesyuarat Jemaah Menteri telah diadakan hari ini membincangkan keputusan Peguam Negara menarik balik rayuan terhadap kes Jill Island Lawrence Bill berhubung bahan penerbitan yang mengandungi kalimah Allah. Jemaah Menteri turut mengambil maklum keputusan yang dibuat hanya berkisar soal pentadbiran dan tidak mengubah ketetapan Mahkamah Persekutuan tahun 2014. Kenyataan yang dikeluarkan Perdana Menteri juga menegaskan kerajaan sentiasa menghormati, memperakui serta menerima pakai ketetapan enakmen negeri-negeri selain sentiasa mempertahan Perlembagaan Persekutuan terutama berhubung agama Islam adalah agama persekutuan dan agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Terdahulu, sebelum mesyuarat Kabinet bermula, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengadakan pertemuan bersama Perdana Menteri bagi menzahirkan pandangan dan pendirian akar umbi UMNO terhadap isu kalimah Allah. Perdana Menteri menyatakan komitmen untuk terus mempertahan ketetapan dasar kerajaan berkenaan isu penggunaan kalimah Allah sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan pada tahun 2014. Pada masa sama, kerajaan akan memperkemas isu-isu penguatkuasaan terhadap dasar penggunaan kalimah Allah untuk mempersembahkan cadangan kepada Majlis Raja-Raja. Ini bagi memastikan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan sebagaimana peruntukan perlembagaan akan terus dipelihara. Kementerian Kesihatan sentiasa bekerjasama rapat dengan Jabatan Meteorologi bagi mengenal pasti lokasi bersuhu tinggi di seluruh negara. Ia bagi tujuan kesiapsiagaan daripada aspek perkhidmatan kesihatan. Menterinya, Dr. Zaliha Mustafa bagaimanapun sekali lagi menegaskan status sistem kesihatan negara berhadapan cuaca panas ketika ini terkawal. Yang biasa walaupun dalam keadaan yang sekarang kita lebih alert lah dengan suasana yang sekarang dan memang kita sentiasa ada collaboration dengan agensi-agensi khususnya agensi-agensi meteorologi supaya kita dapat melihat di manakah kawasan-kawasan hotspot yang telah dikenal pasti dan di situ kita juga memastikan pemantauan lebih rapi dan juga kesediaan lebih bersiap siaga lah dari sudut orang kata bersiap sedia sebarang kemungkinan di atas sebarang kemungkinan. Dr. Zaliha yang ditemui di MAIP Serdang turut mengingatkan orang ramai yang bergejala strok haba agar segera dapatkan rawatan bagi mengelakkan komplikasi lain. Berhubung COVID-19 pula, Dr. Zaliha berkata situasi masih terkawal. Ini termasuk di Tuaran Sabah meskipun dikategorikan sebagai zon merah. Beliau menjelaskan ini susulan kriteria COVID-19 di daerah itu masih mengikut kod pemantauan yang lama. Sebenarnya kes Tuaran ni kita tak perlu panik lah sebab apa yang dilakukan di Sabah itu kalau kita tengok secara keseluruhannya kes Sabah ni memang di antara kes yang rendah. Kita dapat kes tu less than 100 cases a day. Kes COVID lah maksudnya kes COVID. Less than 100 a week, bukan a day, a week. Jadi memang cumanya di Tuaran tu mereka lakukan pantauan mengikut kriteria yang lama. Dia ada color coding lah. So sekarang kita tak guna dah color coding tu. Lagipun sejak akhir-akhir ni apa yang kita lihat kes-kes COVID ini yang berlaku adalah kes-kes yang dia punya keterokan adalah sangat rendah. Kategori 1 dan 2 sahaja. Bangunan milik kerajaan yang berisiko berlaku runtuhan sentiasa dipantau. Malah dipertingkat susulan kejadian tanah runtuh berhampiran Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia dan Institut Integriti Malaysia bulan lepas. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, setakat ini tiada angka spesifik bagi bangunan yang mempunyai masalah. Beliau memberitahu
Ini tiada pergerakan tanah yang dikesan selepas pihaknya memasang alat pengesan pergerakan tanah di lokasi kejadian tanah runtuh berhampiran Makkah dan IAM itu. Datuk Seri Alexander turut maklumkan ketika ini semua kerja penting telah dibuat di lokasi dan laluan kawasan berkenaan. Ia termasuk kebocoran pada sistem perpaipan bekalan air yang sudah dibaik pulih. Bila bercakap pada Majlis Interaksi Warga Kerja Raya dan Sambutan Aidilfitri bersama Menteri Kerja Raya. Jadikan tenaga solar sebagai kegunaan di setiap rumah untuk kurangkan beban bil elektrik rakyat bagi jangka masa panjang. Sasaran Kementerian Ekonomi itu juga bertepatan dengan negara yang sedang beralih kepada fasa ekonomi hijau dalam usaha menstrukturkan semula ekonomi. Menterinya Rafizi Ramli berkata peralihan tersebut ke arah ekonomi bernilai tinggi serta menjamin kelangsungan tenaga negara. Ia sebahagian tekad kementerian dalam usaha merancangkan pelaburan dari dalam dan luar negara sekaligus mewujudkan peluang-peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Peralihan ini turut mempermudah dan menggalakkan pelaburan serta penyertaan sektor awam dan swasta. Ke arah itu, kerjasama erat dengan Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dijalin untuk meningkatkan kapasiti penjanaan tenaga boleh baharu bagi mewujudkan peluang pertumbuhan ekonomi baharu. 1.7 bilion ringgit diperuntukkan Kerajaan Persekutuan dalam Rolling Plan 3 bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk membangunkan infrastruktur mampan. Ia menerusi pelaksanaan projek pembentungan di seluruh negara. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, setakat ini Malaysia telah mencapai 85.4% perkhidmatan pembentungan di bandar-bandar utama dan menyasarkan untuk mencapai 90% liputan pembentungan pada 2025. Teks ucapan beliau dibacakan Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Pembentungan Wan Abdul Rahim Wan Abdullah. The ministry has taken the concept of a regionalisation when it comes to the development of sewerage infrastructure in high-density urban areas. It promotes the building of sewerage treatment plants with an appropriate scale to meet the needs of a larger community. Tambahnya, menerusi inisiatif itu, kerajaan menyasarkan untuk menghasilkan 1,500 juta liter sehari air tebus guna menjelang 2030. I think over the next few days we're going to have the largest Trenches Asia in history, and this is our third time here in Kuala Lumpur. So thanks again for everyone, and thanks for your support, and I hope to see all of you over the next few days. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI sedia bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan bagi menjayakan pasukan khas seperti disaran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inisiatif itu diharap berupaya menyemai minat terhadap bidang sains dan teknologi, terutama dalam kalangan pelajar luar bandar. Cadangan untuk adakan pasukan khas sebab saya rasa ini adalah salah satu pressing issues dan mesti kita more than happy to be in pasukan khas tersebut dan mesti berjanjilah akan memberikan kerjasama sebaik mungkin untuk menjayakan inisiatif ini. Kita ada usaha untuk mempromosikan dan mengarus berdanakan sains dan teknologi dan inovasi. Salah satu inisiatif adalah seperti yang saya sebut tadi adalah kerjasama antara MOSTI dengan Kementerian Ekonomi untuk menganjurkan satu inovaton. Chang Ling Kah berkata demikian pada sidang media di Putrajaya. Kecemasan boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langkah gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999. Gunakan dengan berhemah. Kembali.
Sebarang cadangan yang akan dipersembahkan oleh Jemaah Menteri kepada Majlis Raja-Raja bagi mengukuhkan penguatkuasaan dasar kalimah Allah disifatkan satu keputusan matang. Demikian dinyatakan Yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, Dato' Hassanuddin Muhammad Yunus. Ya, rakyat juga perlu mendokong prinsip yang termaktub dalam rukun negara agar perpaduan dan keharmonian dapat diperkukuh. Kerajaan ini telah berada dalam track yang betul. Apa yang berlaku itu dalam track yang betul. Cuma pastikan jangan terkeluar daripada track itu. Dalam kes ini, jangan emosional, jangan maki hamun, jangan kaitkan perkara ini dalam isu kepartian pula, politik dan sebagainya. Kerana ini isu negara yang semua orang perlu sama-sama mempertahankannya. Kalimah Allah ini tidak boleh disalahgunakan oleh penganut agama lain sewenang-wenangnya. Selagi agreement itu dipertahankan, selagi undang-undang itu dipertahankan, insya-Allah saya percaya tidak timbul sebarang kekeliruan. Pandangan ini turut disokong Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Muhammad Faisal Abdul Aziz. Kita menyambut baik cadangan Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Majlis Kabinet untuk mempersembahkan cadangan-cadangan yang lebih baik kepada Majlis Raja-Raja berhubung dengan cadangan untuk memperkuat undang-undang penguatkuasaan larangan penggunaan kalimah Allah oleh bukan Islam, khususnya di Semenanjung. Jadi kita mengharapkan supaya dalam konteks kerajaan madani ini mempertahankan kesucian Islam, mempertahankan yang hak serta yang paling penting dalam konteks norma pengamalan Islam. Tenaga Nasional Berhad TNB sedang mengenal pasti punca kejadian kebakaran membabitkan pencawang masuk utama di pusat beli belah Mid Valley Mega Mall pagi tadi. Langkah segera pemulihan bekalan elektrik telah diambil dengan sebahagian pengguna terlibat telah mendapat bekalan seawal pukul 10.55 pagi. Menerusi kenyataan, TNB memaklumkan pasukan teknikalnya telah digerakkan ke lokasi kejadian bagi meneliti keadaan semasa pencawang. Sementara itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia turut menggerakkan 4 anggota bagi mengenal pasti jika terdapat sisa-sisa kebakaran berlaku. Susulan kejadian, pusat beli belah Mid Valley ditutup sementara dan akan beroperasi semula esok. Tiada mangsa yang terlibat dan punca kebakaran masih dalam siasatan. Air Asia Malaysia melancarkan laluan baru menghubungkan Kuala Lumpur dan Kertajati Indonesia hari ini. Penerbangan pertama secara terus berlepas dari Terminal 2 lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dengan 50% kapasiti penumpang. Wartawan Vimala Kasturi Virasami adalah laporannya. Pesawat AK-418 mendarat pada pukul 10.20 pagi waktu Malaysia di lapangan terbang antarabangsa Kertajati. Ketibaan pesawat disambut oleh tetamu kehormat Indonesia meliputi Ketua Pegawai Eksekutif Lapangan Terbang Antarabangsa Kertajati Jawa Barat, Bapa Muhammad Singgih. Ketua Pegawai Eksekutif Air Asia Malaysia, Riyad Asman optimis laluan baharu ini akan terus mengembangkan rangkaian penerbangan syarikatnya. Pendapat saya Kertajati ini akan ada panggilan untuk slowly dengan kita pergi sana dulu, kita promotekan juga orang duduk belah dari segi Malaysia dan juga Indonesia, insya-Allah kita dapat tambahlah. Lapangan terbang antarabangsa Kertajati ini merupakan lapangan terbang kedua terbesar di Indonesia, berfungsi sebagai hub utama yang menghubungkan wilayah Jawa Barat dan sebahagian Jawa Tengah. Tempat ini bakal menjadi lokasi strategik sekaligus memudahkan pergerakan rakyat kedua-dua negara. Ayo berlibur dan jelajahi atraksi terbaik. Bimalah Kasturi Birasami, Kertajati, RTM. Pemasangan landasan pertama projek laluan rel Pantai Timur ECRL melibatkan laluan dari Gebeng Pahang menghala ke Dungun Terengganu dijadual bermula akhir tahun ini. Pengurus Pembinaan Wilayah Pahang Malaysia Rail Links Sdn Bhd MRL Khairi Khalid Abdul Rahman memaklumkan ia melibatkan laluan sepanjang 90 km. Pemasangan dijangka siap antara 3 ke 4 bulan sebelum diteruskan dari Gebeng ke Maran dengan jangkaan pemasangan sepanjang 1.5
km. Kerja pemasangan bermula di Gebeng kerana material diguna termasuk mesin pemasangan landasan adalah dari China dan selari dengan perancangan projek. Bagi kerja penembusan terowong berkembar genting pula, Khairi Khalid memberitahu setakat ini kerja pengorekan terowong yang merentasi Banjaran Titiwangsa itu telah mencapai lebih 2.5 km bagi setiap satu terowong. Ia akan menjadi terowong rel terpanjang di Asia Tenggara apabila siap kelak. Baik, seperti biasa setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 24 Mei.